warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersiaran lagi pada malam ini secara langsung, live online. Malam ini malam yang istimewa sebab program kita jalan 2 in 1, iaitu kita bersiaran daripada surau Taman Serindit Al-Ustaz Kedah secara langsung dan juga online untuk surau Al-Furqan Puncak Alam, Kuala Selangor. Jadi mudah-mudahan majlis kita 2 in 1 ni akan diberkati dan juga dirahmati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada para sahabat Facebook, boleh sama-sama tolong kita sama-sama share dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi manfaat pada malam ini. Malam ni kita nak cerita berkaitan dengan beberapa amalan yang berkat untuk top up pahala kita. Tuan-tuan, kita berada di hujung tahun. Setiap kali hujung tahun ni, masuk tahun baru, tak kira lah tahun Masihi ke tahun Islam, ramai orang dia ada azam baru. Dia kata tanam azam baru. Tuan-tuan, saya selalu cerita di mana-mana, iaitu kita kena ingat umur kita ni tak panjang mana. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata a'maru ummati baina sittin was sab'in wa aqalluhum man yujawwizu dhalik. Nabi kata, rawahu at-Tirmizi. Seorang sahabat Nabi nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi habaq kepada para sahabat, pada kita lah umat Nabi ni, umur umat aku ni dia antara 60 ke 70. Dan amat sedikit yang boleh langkau lebih daripada 70 ni. Iaitu nak pi 80, 90 ni sikit. Sikit sangat, tuan-tuan. Walaupun di surau ni ramai ada orang tua, tapi saya yakin malam ni tak ada siapa yang umur 90. Ada orang umur 90? Tak ada, tuan-tuan. Biasanya boleh gagah pi pun takat 70 ya. Boleh gagah tu kan. Tekan meter atau mana pun takat umur tu kan. Biasanya between sittin, kata Nabi, antara 60 ke 70. Tapi dalam zaman dah ni COVID-19 ni, budak pun mati, belia pun mati, bakat macam-macam. Kalau kita pergi hospital tu macam-macam. Ada orang kata, ustaz, takut tengok jumlah kematian COVID. Saya kata sebenarnya orang duk mati hari-hari ni banyak macam tu dulu dah. Cuma Dr. Noh Hisham tu dia baru buat pengumuman ya, musim COVID. Kalau dia buat pengumuman setiap hari, dimaklumkan bahawasanya hospital seluruh Malaysia hari ni mencatatkan kematian akibat aksiden. Jenuh buat pengumuman. Hari ni mati kecil manis berapa orang. Tiap-tiap hari hospital duk keluar kenyataan. Sebenarnya banyak lah, tuan-tuan. Cuma kita tak ambil berat pasal tak ada pengumuman. Lah ni kematian seorang terkejut Nabi, tuan-tuan. Padahal duk mati tiap-tiap hari ya. Jadi tuan-tuan, umur umat Nabi ni dia takat 60 pi 70 ya. Lepas tu tak ada lah. Sebab tu kita nak beramal ibadat ni tuan-tuan, kita kena ingat mungkin tak ada nak buat. Kita ni kena ingat ni,
kita umur sikit dibandingkan dengan tanggungjawab yang berat. Dengan kita ni tanggungjawab nak cari pahala akhirat tu, Allahu Akbar tuan-tuan. Bekas tuan-tuan duk biasa sembang tak dengan anak dan bini? Memang dengan bini lah, sembang dengan bini. Mak hang oi. Agak-agak mak hang ni bekas kita nak bawa akhirat cukup ke dah? Cuba sembang dengan bini. Bini kata cukup apa? Subuh tadi pun tak mungkin. Bini kita cengih terus kan. Cukup apa? Pok hang tu balok lihat masjid pun tak mau pergi. Pok hang terkedekut sedekah RM1, sedekah RM1, asal sedekah RM1, asal RM1 sedekah. Tuan-tuan kan. Beli rokok RM17, haram tetap haram, RM17 tetap dia beli. Tuan-tuan, RM1. Duh, sedekah RM1. Pok hang nak cukup ke mana? Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, biasanya kita ni umur dah 60. Biasanya 60 tu jaga berapa? Lena berapa? Tuan-tuan, kita hari Jumaat tu patut kita jaga apa kita lena. Khatib berapi tuan-tuan. Selok mikrofon, selok speaker tuan-tuan. Khatib punya semangat, kita lena kro. Jaga-jaga tuk bilai peringat. Tuk bilai qomat jaga tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Lena berapa? Kita tiap hari ni lena, kalau kita ambil kira lah 50% lena. 60 kita tinggal 30 tahun dah tuan-tuan kan untuk beramal. Tu tak kira makan berak ni. Tak kira sembang ni, tengok televisyen lagi. Tuan-tuan, kita ibadat berapa persen? Ibadat ni nak cari 20 tahun daripada per 60 pun payah tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya tuan-tuan, kita ni bekai sikit. Dah lah akil balik umur 15, ada setengah orang 15 tak balik lagi. 15 baru khatam. Dulu orang Melayu dulu kampung-kampung. Hang tak khatam Quran tak khatam dia. Tuan-tuan, umur 10 tahun, 11 tahun baru nak masuk Jawi kan di Kedah kita. Darjah 6 kan? Darjah 6 baru nak khatam. Tuan-tuan, kadang-kadang 15 tahun tu dia baru nak balik. 15 tahun baru balik. Balik pula dia buat perangai macam budak tak balik. 15 tahun pakai seluar pendek. 15 tahun ni sembahyang tak erai. Mai umur 50 baru sedap. Dengar ceramah tersentak, aku lama dah balik. Mandi wajib pun tak tahu lagi. Baru tersentak. Baki berapa? Wallahualam. Sebab tu tuan-tuan, kita kena topak. Kita kena minta kepada Allah supaya umur kita Allah panjangkan dan diberkati kan. Umur kita boleh panjang tak tuan-tuan? Umur kita ni boleh panjang. Ikut setengah ulama, dipanjangkan oleh Allah. Cuma panjang umur ni, ulama kata terbahagi kepada 3 pengertian. Orang panjang umur ni, yang pertama dia minta Allah bagi panjang sungguh dengan syarat-syarat dia. Patut mati umur 60. Tapi sebab dia buat perbuatan tertentu yang Allah suka, Allah topak lagi 5 tahun. 65. Dia patut mati 5 tahun lepas. Tak mati. Sebab Allah bagi tambah. Ini satu pandangan. Ada satu lagi kata dia mati, tapi umur dia berkat. Dia mati 60, tapi pahala 120. Tiap-tiap tahun dia duk boleh pahala ekstra. Dapat Lailatul Qadar 3 kali ke, dan sebagainya. Allahu Akbar, berkat. Umur dia tu dia dan. Umur 60. Dan pergi Mekah. Dan pergi buat umrah. Dan tolong orang. Dan tolong ni. Dan pergi khatam Quran. Sehari tu orang tak dan apa-apa dia dan. Berkat. Nak tahu kata umur berkat ni, dia dan buat benda baik banyak. Maghrib tidur tadi dia dan tahajud. Dia dan pergi masjid. Dia dan sembahyang sunat duha. Dia dan baca Quran. Dia dan wirid. Dan kita ni kadang-kadang tak ada nak baca Al-Mulk pun tak ada dah. Kalut tuan-tuan. Buat apa tak tahu. Habis itu yang masa. Ini umur berkat. Ini bukan umur berkat. Umur berkat ni umur sama tapi berkat dan banyak benda. Pergi ziarah adik-beradik dan tolong orang kena dan bawa mayat dia kubur dan belakang ada orang jadi tu imam. Hari ni tu imam pergi kenuri berapa? 7 lah. 7 dah pergi. Dah. Pasal apa? Pasal adik-beradik belakang. Kawan belakang. Ada orang pergi makan kenduri bukan pasal makan.
Kan? Pasal ziarah, pasal nak penuh hajat orang. Ada setengah orang. Satu kedua yang tak Nabi. Kan? Ada orang dan belakang. Itu namanya berkat. Ada lagi satu pandangan ulama, dia kata umur tak tambah. Tapi pahala duk tambah. Lepas dia mati, dia tinggal beberapa amalan yang amalan tu topak pahala dah. Dia mati lah. Tapi orang duk doa berterusan. Dia mati dah. Tapi pahala wakaf dia berterusan. Kan? Doa anak dia, anak yang soleh berterusan. Nabi kata idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputullah peluang untuk dapat pahala kecuali dia mati meninggalkan 3 amalan. Iaitu apa dia? Sedekah jariyah, wakaf, yang diwakafkan ke jalan Allah. Lagi ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajak ke orang. Dia ajak ilmu yang berguna. Tak mesti dia ajak kitab fiqh, tak mesti dia ajak tuan-tuan tafsir. Dia ni cikgu matematik, tapi dia buat tuition nak bagi orang kampung pandai matematik, tak kena tipu. Kan? Contohnya dia ni cikgu bahasa Inggeris. Kan? Saya nak mengajar akidah tak erti Ustaz, tapi saya nak buat tuition supaya orang kampung pandai cakap orang putih. Now everybody can speak English. Kan? Dia buat kelas free dekat mana? Dekat surau masjid. Pasal ilmu yang berguna. Kan? Ada orang dia tukar. Ada orang tukar masak. Ada satu orang tempat saya, tuan-tuan. Tempat saya ni, dia ni buat roti canai. Dia nama Untung. Nama dia pun Untung. Tapi dia kata siapa nak belajar buat roti canai mai. Waktu saya duduk adun ke apa mah, dia kata, tapi belum subuh tu mah tempat saya. Saya nak ajak uli, saya nak ajak apa baju kan. Saya nak ajak cara nak buat apa, syarat main duduk dengan saya. Saya tak kena cah apa-apa dia kata. Ada 3 orang dia main dengan saya, Ustaz alhamdulillah jadi tokek Ustaz. Lah tokek Ustaz. Dia kata tuan nak murid saya, main duduk dengan saya. Dia kata main duduk tengok baju tepuk banyak mana uli apa semua. Ini orang ni akaknya berjaya berdikari buat roti canai. Tapi mereka pandai lah. Lepas mereka belajar tu, mereka tambah. Mereka buh pula viral roti canai sarang burung. Kan itu mereka pandai lah viral. Anak murid buat roti canai banyak benda Tok Guru dah. Tapi tak apa. Dia kata saya reda Ustaz. Sebab saya ni, yang saya tahu buat roti canai. Dia orang nak belajar, saya ajak. Kan? Ini tuan-tuan, orang tu cari makan, bagi makan anak bini, orang ni pergi Mekah, orang ni keluar zakat, dia boleh balas. Sebab ilmu berguna dia ajak ke orang. Kan tuan-tuan? Jadi ni juga makna tambah umur. Orang tambah umur ni, dia duk tambah pahala. Dia mati dah. Tapi sebab dia duk ajak ilmu yang berguna. Ataupun yang ketiga, Nabi kata, tinggal anak soleh yang mendoakan untuk dia. Ya, hari-hari anak duk baca Quran. Hari-hari anak duk bang di masjid. Hari-hari anak ni duk buat benda baik, pok dalam kubur duk boleh pahala. Sebab pok dia duk ajak dia dulu. Jadi tuan-tuan, panjang umur ni makna dia walaupun dia dah mati, pahala nama baik dia berterusan. Kita duk baik dengan adik-beradik tuan-tuan. Adik-beradik duk ingat kita. Adik-beradik duk ingat anak nakal kita. Bila kita mati ni tuan-tuan, kalau kita orang baik. Kita orang baik ni tuan-tuan, anak nakal duk abang. Anak nakal kata, Pak Long dulu masa dia duk ada. Masa dia duk ada dulu, duit raya dia bagi kat kita seorang 10 ringgit. Pak Long baik lah. Boleh apalah tuan-tuan? Boleh. Kita ni tuan-tuan duk di masjid, duk di surau. Pak Ngoh hak mati tu, kalaulah dia duk ada, dia duduk sah depan tu, dia duk basuh pinggan, orang duk cerita kebaikan dia. Dia macam hidup. Duk nampak-nampak lah Pak Ngoh duk main masjid. Duk nampak-nampak lah Pak Long tu duk main basuh pinggan. Ni tuan-tuan, kebaikan dia berterusan. Ni tuan-tuan, ada beberapa amalan yang kalau kita buat, kita akan dapat pahala ekstra dan berkat ekstra. Apa dia? Iaitu yang pertama, saya nak baca hadis Nabi ni. Nabi kata, yang amalan pertama, menghubungkan silaturrahim. Nabi pesan kepada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Abu Hurairah kata Nabi pesan ni supaya sampai-sampai kan. Yang hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu wa yunsa'a fi ajalihi wa yunsa'a fi ajalihi falyasil rahimah. Nabi kata, siapa-siapa yang nak rezeki dia ditambah oleh Allah, dilapangkan rezeki dia oleh Allah, dan ditangguhkan ajalnya, maknanya umur ditambah, hendaklah dia hubungi silaturrahim. Dengan adik-beradik jangan duk kelai. Tuan-tuan, silaturrahim. Silaturrahim ni tuan-tuan benda nampak mudah tapi payah nak buat. Ramai orang duk stres lah ni, tension pasal duk kelai. Duk kelai kan? Adik-beradik semua tak kenal dengan dia. Dia hidup ni macam zombie, tuan-tuan. Orang tak suka pergi rumah dia, dia pun tak suka pergi rumah orang. Allahu Akbar, kesian. Sebab itu tuan-tuan, dalam sepotong hadis riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud, dia kata Nabi pernah habaq kat lepah. Nabi kata silaturrahim tuzidul umur. Silaturrahim ini menambahkan umur, yakni tambah berkat pada umur. Itu ya tuan-tuan. Kalau kita ni silaturrahim, kita tak stres. Kita dengan adik-beradik bagus. Adik-beradik kita perangai macam-macam, tapi kita baik dengan adik-beradik kan. InsyaAllah stres tak lah. Nak buat kenduri pun senang. Sakit demam pun senang. Kita tak berke hati dengan adik-beradik. InsyaAllah adik-beradik pun sayang dengan kita. Sebab itu amalan ni tuan-tuan kita kena buat. Jadi zaman dulu tuan-tuan payah sikit nak pergi ziarah sebab tak ada kereta. Dulu-dulu nak pergi ziarah adik-beradik satu purnama lamanya. Aku berkelana ya menaiki perahu kan tuan-tuan. Dulu adik-beradik duduk mana? Naik perahu tuan-tuan kan. Masuk lautan nak pergi tengok adik-beradik yang berkelana membawa diri dulu-dulu kan. Lah ni tuan-tuan senang dah. Naik kapal terbang boleh. Naik kereta derah macam kapal terbang. Adik-beradik duduk Kuala Nerang, satnya derah Kuala Nerang. Jauh mana tuan-tuan kan. Zaman pak kita dulu nak pergi ziarah adik-beradik kenduri ni, kenduri kena pergi duduk berkampung. Dulu tuan-tuan ingat zaman kita dulu kalau buat kenduri, adik-beradik duduk main tebang bulu. Buat apa? Buat bangsai. Ya dulu-dulu pakai anyam atap. Pasal apa? Nu nak tambah bangsai beda tidur. Bangsai tuan-tuan. Dulu mana ada kemah-kemah ni kan. Rumah kecil main pakai buat bangsai. Tu dia dulu nak buat kenduri. Main duduk berkampung. Mana ada hotel, mana ada homestay dulu kan. Pakai main tebang buluh, pakai duduk pacak. Allah, zaman main korek gitu tuan-tuan kan. Tapi adik-beradik mesra kan dulu-dulu. Allahu Akbar, satu kenangan yang cukup hebat. Ni tuan-tuan, zaman lah pelik. Dia boleh pergi Siam, dia boleh pergi London, dia boleh pergi Qatar. Rumah abang dia tak lebih. Pergi main, tengok dalam Facebook dia, hari ni berada di sini, minggu depan ada di sana. Tapi rumah abang tak sampai, rumah pak nakal tak sampai. Ni akhir zaman tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang bukan duduk jauh, duduk sekampung. Abang duduk ujung kampung, adik ujung kampung, tak boleh. Kadang-kadang duduk sekampung, satu line pun tak tegur siapa. Allahu Akbar tuan-tuan. Nabi pesan dekat kita. Nabi kata la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak boleh masuk syurga orang putus hubungan silaturrahim. Jadi yang dikatakan menghubungkan silaturrahim ni kena kenal tegur siapa. Tuan-tuan, Nabi kata ballu arhamakum walau bisalam. Basahilah silaturrahim antara kamu walaupun dengan bagi salam. Pi rumah dia bagi salam dia. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam bapa abang baik tak apa balik tu. Tak mau singgah ke? Dah saja mai tanya abang. Kan tuan-tuan. Balu ni bahasa Arab, maksudnya basahilah. Jangan dok buat kering. Pokok kalau tak jumpa kering, mampu pokok. Nabi kata basahilah silaturrahim kamu walaupun bagi salam. Kita tak ada nak pi call. Assalamualaikum kan.
Assalamualaikum. Bukan bayar pun, tuan-tuan. Tapi kita tak buat. Ada grup adik-beradik. Ada grup kan. Tapi biasa kita pelik. Kalau buat grup adik-beradik, kelahiran tu. Grup adik-beradik ni jadi tempat kelahiran. Hang tak main rumah aku. Hang main tu. Bobo. Pakat left grup, tuan-tuan. Tu. Tambah-tambah 3 parti duduk lah tu. Lagi cepat kelahiran, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau ada grup adik-beradik, 3 parti duduklah tu, tuan-tuan pakat leh grup belaka. Allahu Akbar, tuan-tuan. Patutnya basahilah walaupun dengan bagi salah. Ya tuan-tuan. Lah ni orang dak buat alasan. Pasal apa putus silaturrahim? Kalut. Tak ada nak pi. Kalut tak ada nak pi ni ada, tuan-tuan. Baik, sebab tu tuan-tuan kita kena pi. Kita kena ziarah. Kalau anak-anak kita tak kenal adik-beradik, kita dosa. Ni satu amalan. Nampak senang, tuan-tuan. Tak gaduh makin tengah malam tuan-tuan. Kita tak gaduh buat keluar duit banyak. Silaturahim. Tanya abang. Kan? Tanya abang. Pergi tolong abang nak buat kenduri. Dengar kata abang sakit. Kita pakat pergi. Ziarah menziarah ini. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menghubungkan silaturahim ni. Dan Allah akan berkati. Hari ni kita hubungi silaturahim dengan adik-beradik kita. Anak cucu kita pun akan buat benda sama. Hari ni kita putus dengan abang kita. Anak kita putus dengan pak long dia. Dia akan putus dengan pupu dia. Kita tanggung. Allahu Akbar. Mana nak main berkat, tuan-tuan? Hidup kita tak lama duk kelih, apa? Hidup dah lah 60 tahun. Habis masa kelih. Habis masa kelih. Kita orang Melayu ni kuat kelih sama Melayu, tuan-tuan. Dengan kapiak baik pula. Belik sungguh, tuan-tuan. Saya heran orang tu suka kelih sama Islam ni kan. Lepas tu dengan kapiak baik. Kita ajak main kita orang Islam pakat bersatu padu di dalam agama Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia duk kira cari pasal nak kelih. Tuan-tuan, adik-beradik kita ni kalau dia tak kerti, dia ajak kita bimbing dia, ajak dia kepada agama Allah. Tak sadar kelih. Tuan-tuan. Baik, tu satu. Yang kedua, amalan yang pahala banyak, topak pahala ni. Yang kedua, perangai elok. Tu ya tuan-tuan. Perangai elok. Atau bahasa Arab, khuluqin hasanin. Makcik-makcik kalau tengok cermin, baca satu doa. Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Kan? Kalau nak tambah, ada. Tambah dia. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Pernah dengar doa ni? Cucu hak ngaji pasti duk ulang. Kan? Cucu tu dia hafal. Ustazah kata siapa tengok cermin baca doa ni. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Oh, budak-budak apa? Ya Allah, seperti mana Engkau elokkan rupaku, elokkanlah pula akhlakku. Tuan-tuan, tu doa tengok cermin. Makcik-makcik tengok cermin dulu. Doa lupa baca. Awak dah tahu naik jerawat. Tu bukan doa dia. Pasal apa? Kedut dah tahu. Muka ni kedut. Kan? Allah, kedutan. Kedut dia bagi kan. Awak tak tahu nampak. Nampak hitam nampak tu. Kita tengok cermin bukan nak tengok hitam putih. Kita hitam-hitam lah, putih-putih lah. Jangan duk kelang kabut nak cari bagi putih. Lah ni iklan pelik-pelik, tuan-tuan. Orang hitam duk kalut nak bagi putih. Apa tuan-tuan? Kita kulit Melayu lagu ni ya. Kalut selahkan kejelitaanmu bagi ke putih. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apalah kulit palsu ni, tuan-tuan kan. Ambil bedak tubuh bedak ni berapa lelai kali kena kisar kulit. Pasal puak tu bubuh ni. Apa nama tuan-tuan? Ubat dia macam-macam kan. Duk tukar. Saya pelik orang jual muka jadi putih ni. Orang beli ubat tu. Padahal pelik satu orang manusia dia sapu ubat di muka dia. Muka putih, pokok hitam. Tak pelik tuan-tuan. Berbelang-belang tuan-tuan kan. Allah, laki dia naik pening kan. Allahu Akbar. Kita nak hitam-hitam semua, putih-putih semua. Allah Ta'ala bagi jadi gitu. Baik, ni doa. Kita nak jadi pahala banyak kena akhlak yang mulia. Akhlak mulia ni tuan-tuan, akhlak baik. Nabi kata, innahu man u'tiya minar rifqi faqad u'tiya
hawzuhu minad dunya wal akhirah. Siapa-siapa yang Allah bagi kat dia ada sifat rifqah. Rifqi ni lemah lembut. Dia cakap dengan laki dia pun lemah lembut. Abang nak makan apa? Kan? Abang nak makan apa? Cik nak pergi baju hayak. Cakap dengan laki. Laki pun kata, ikut mak hang lah, baju pergi lah apa pun. Lemah lembut tu, macam tu punya cakap, dia dapat untung dunia akhirat. Ni tanya laki. Orang tua ni nak makan kedarah apa? Tanya laki. Pok hang makan apa pula? Abang. Sementara orang nak pergi depok, cari orang balik mai tani, minta pula. Saya pernah dengar orang perempuan cakap macam tu dengan laki dia. Orang duduk depok tak minta, mai tani baru minta. Astagfirullahalazim. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Mana nak bahagia cakap kasar? Cakap dengan mak pun kasar dah. Mak ni pimai. Allahu Akbar. Duduklah dalam rumah. Anak cakap jadi tak cium bau syurga, tak bahagia dunia akhirat. Bini kalau cakap macam tu dengan lelaki, tak bahagia dunia akhirat. Kita pun tuan-tuan kena cakap elok dengan bini. Cakap elok dengan, bukan kata mak pak kita, orang lain pun rifq. Kita jadi orang yang suka cakap dengan lemah lembut. Bukanlah cakap macam pondan. Tak, tuan-tuan. Lemah lembut. Babak. Alhamdulillah lah. Cakap lemah lembut kan. Lama tak nampak. Ada orang Perlis cakap lagi lemah lembut. Lama tak nampak. Kan. Tu orang Perlis lagi lembut kan. Kita kena ni kasar sikit kan. Tapi kasar pun maknanya rifqi lagi lah. Ni dok netang orang jadak ni duduk lagi kan. Ingat kemampuan. Astagfirullahalazim. Ada orang cakap gitu tuan-tuan. Dengan bini dia cakap kasar. Dengan adik-beradik cakap kasar. Hampa ni kalau musim raya mai rumah aku. Tak ada apa raya, jangan mai rumah aku. Astagfirullahalazim. Rifq ni makna apa? Dia cakap lemah lembut. Maka Nabi kata orang ni dapat untung dunia dan akhirat. Lagi wasilatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammiranid diyar wa yazidani fil a'mal. Kata Nabi, orang yang menghubungkan silaturrahim, orang yang perangai elok, orang yang elok dengan jiran, ni husnul jiwar. Apa makna? Dengan jiran elok, tegur siapa, tak kelai dengan jiran. Tuan-tuan, jangan tambah tahun tambah musuh tau. Ada seorang kasyik pindah ya. Dia kata tak boleh jadi taman Serendip ni. Dia kata orang tak baik dengan dia. Pindah pergi taman Bayan pula. Lepas tu tengok pindah pula pergi taman Bangar pula. Kenapa? Penduduk taman ni tak bagus. Rupanya yang tak bagus bukan penduduk taman tu dia. Dia mulut laser. Tuan-tuan kan. Duk kelai juga. Tak mana pergi kelai. Ni tuan-tuan tak bagus. Kata Nabi orang yang baik dengan jiran, dia kata yu'ammiranid diyar. Dia akan menyebabkan ramai orang duduk dalam kampung. Yu'ammiran ni maknanya orang ramai suka pergi rumah dia. Kan? Yu'ammiranid diyar, orang suka bermuamalah dengan dia. Orang suka ziarah dia. Dan kata Nabi menambahkan umur dia. Keberkatan pada umur. Tuan-tuan, perangai baik ni adalah merupakan sifat yang cukup-cukup baik. Perangai baik ni terkandung dalam perangai, tutur kata, ya tuan-tuan, hati ni perangai baik. Ini dia panggil husnul khuluq. Ya tuan-tuan, kata Abdullah ibn Mubarak, antara contoh husnul khuluq ni jumpa dengan orang muka berseri. Kan? Dia orang tengok dia ni muka senyum. Babak maklum baik muka berseri. Babak maklum tengok sendiri. Allahu akbar tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang ni jenis perangai, cengih, cakap kotor ni, dia ada basuh kereta. Kita lalu kita tegur basuh kereta maklum. Doa basuh kereta. Tuan-tuan. Apa salahnya? Yalah sekali-sekali basuh. Orang panggil yang Arab panggil mujamalah. Mujamalah ni dia nak tegur kan, nak bagi kita sonok manis-manis mulut mujamalah ni. Kadang-kadang orang duk basuh kereta kita tanya basuh kereta ke? Memang dia ada basuh kereta. Sebab apa tanya tu? Pasal nak orang panggil muqaddimah cakap. Nak pergi kenuri. Padahal nak tanya basuh kereta pasal apa? Kan? Tapi orang Kedah dia macam tu. Basuh kereta ke? Orang tahu, dia faham bahasa. Basuh pias sekali-sekali belum muih sangat ni.
Tuhan duk tengok aku basuh apa? Tuan-tuan. Apa? Aku duk basuh kapal tolak. Astagfirullahaladzim. Ini kata Abdullah bin Mubarak. Orang yang tengok orang muka jernih. Kan? Makin tidur. Bini kita tengok muka kita, kita senyum. Bini kita tak ada gigi. Tak apa. Tuan-tuan. Walaupun tak ada gigi, tapi muka berseri. Kan contoh dia. Ni tuan-tuan. Bini tengok. Tengok apa? Oh, cengih tuan-tuan. Tengok apa? Allahu Akbar tuan-tuan. Wajah berseri. Ni contoh. Lagi orang perangai baik ni, iaitu dia tegur, cakap benda baik lah. Kata Abdullah bin Mubarak. Dia tak kacau orang. Ini contoh. Baik. Kata Al-Wasiti, Abu Bakar Al-Wasiti. Dia kata yang dikatakan akhlak baik ni, kau tak kelai dengan orang. Orang pun tak kelai dengan kita. Pasal kasar perangai kita ni. Orang tak bermusuh dengan kita. Kita buat orang lain seronok dengan kita. Sama ada kita sedih ke, kita duka ke, orang tengok kita, orang kata release tension. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa tengok muka kamu rasa bahagia. Tu perangai baik tuan-tuan. Tuan-tuan penat balik kerja. Balik-balik sampai rumah tengok muka bini, hilang tension. Kan ada satu orang perempuan zaman Nabi, nama dia Siti Muti'ah. Nabi kata kat Fatimah, wahai Fatimah, Siti Muti'ah ni dia masuk syurga dulu daripada kamu. Siti Muti'ah ni orang tak apa kenal dah, tapi dia masuk syurga dulu daripada kamu. Rupanya dia ni akan menjadi peneman kepada Fatimah. Dia bawa kenderaan Fatimah masuk dalam syurga dulu. Seperti Fatimah ni dengar-dengar tu dia pergi cari. Siti Muti'ah ni orang lagu mana amalan dia. Rupanya Siti Muti'ah ni tuan-tuan, dia ni duk sembang dengan Sayyidatina Fatimah ni. Cerita dia, tengah duk sembang, dia kata, adik Fatimah duk sana, kau nak pergi siap. Siap nak pergi mana? Dah satgi laki kau balik. Dia balik sat lagi ni, kok tak mau dia tengok kok ni macam ni. Kok duk pakai macam kita orang perempuan, kalau lelaki balik duk dapur pakai baju kelawak tu orang perempuan. Allah, lelaki balik dia kata rambut serogih mandi bedak lagi. Tunggu lelaki balik pakai baju kelawak, bau busuk kari, busuk belacan semua dah. Contoh ni duk tunggu lelaki balik. Dia tukar baju hak dia duk sapu sampah tadi, hak dia duk masak tadi, dia pergi tukar, dia pakai baju elok. Kemudian dia pakai minyak wangi. Lepas tu dia ambil ayak segelas itu. Fatimah tanya, berapa ayak ni? Dia kata sagi kok balik, kok dia dah harga, tak gaduh, dia minta terus bagi. Lepas tu dia pegang rotan satu. Rotan nak apa? Kalau dia nak lepas geram, nak tibai-tibai, kok lah. Kan dia balik tak puas hati, dia nak tibai ambil. Kita tunggu lelaki balik dengan rotan. Buat apa? Dia balik sakit dah. Dia lambat sangat, aku tunggu tak balik jaga. Bini tunggu dengan rotan. Allahu Akbar tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sebab tu Siti Muti'ah ni masuk syurga, perangai dia sangat elok tuan-tuan. Dia ni balik laki tengok dia terus hilang penat. Tuan-tuan kalau balik rumah tengok muka bini hilang penat ke apa penat? Tadi tak apa penat kan? Balik kena soal siasat penat nak jawab. Awak orang balik lambat sangat, orang tunggu nak pergi makan kenduri. Siapa? Jawab soal siasat tu kalau Bukit Aman tu. Kita bagi tahu kata jam. Dia kata dah tahu jam, keluar awal sikit. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tu bini tuan-tuan lah, bukan bini saya. Bini saya dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Kata Sahlu At-Tastari, seorang wali Allah, dia kata akhlak paling mulia ni perangai dia sabar. Ni paling rendah, sabar. Kemudian dia kata dia buat tolong orang, dia tak harap balasan. Tu tanda perangai baik. Dia main masjid, dia sapu sampah, dia tolong untuk siap basuh pinggan. Tak ada suruh pergi tempat kenduri tuan-tuan. Dia kutip pinggan-pinggan tu, tolong buat. Pinggan plastik kan, dia tolong kutip. Siapa pun tak suruh. Tak ada orang puji. Dak, kita dak. Ni tak ada pelayan ni. Pergi duk komplain tuan rumah. Tak ada pinggan
Tak ada pinggan perek lah. Kenuri pakai pinggan ni. Komplain tu rumah. Tuan-tuan, boleh tak kita pergi restoran, kita makan-makan, kita kutip himpun. Bagi pelayan restoran tu senang kan? Dia kecap habis kulit sotong, kulit udang. Kita bayar. Kita bayar. Dia tuan-tuan, kita bayar pun. Kita janganlah menyebabkan orang susah kerana kita. Perangai elok lagu tu tuan-tuan. Ajakkan, dia kata tak boleh, meja ni kita lap. Saudara. Walaupun kita pergi kedai makan, tak selera. Pasal apa? Kita nak layan orang. Tuan-tuan, lepas tu sabar kalau orang buat nanya kat kita. Maaf kat orang. Dia ada buat nanya kat kita lama dah. Jomong kan dia sakit, kita pergi doa untuk dia. Kita pergi doa untuk dia. Bukan doa bagi dia mati. Kita pergi dengar kawan ada buat nanya kat kita tu, kita pergi baca Yasin. Ni aku baca Yasin aku tunjuk kat hang biar hang mampu cepat. Tu kan dia. Orang perangai elok ni, kita pergi semoga Allah bagi sembuh. Dia pun tengok kita mai teriak. Minta maaf banyak aku dah buat nanya kan. Dah aku lupa dah. Hak tu kita minta ampun dengan Allah lah. Aku maaf dah. Moga-moga Allah Taala bagi keampunan kau. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sebut, Nabi kata ma syai'un asqal fi mizani al-mu'min yaumal qiyamah min khuluqil hasani. Tak ada satu benda yang lebih memberatkan timbangan amalan satu orang mukmin di padang mahsyar lebih daripada akhlak yang mulia. Dia sabar, dia tolong orang, dia senyum, dia cakap lemah lembut. Hak ni tuan-tuan hari-hari dia buat. Hari-hari. Dan inilah yang akan memberatkan timbangan. Kita akan pasal. Kita pilih cakap yang kasar. Kita tukar tune dia. Bini tanya, abang nak makan apa? Makasihlah sayang. Oi. Masak kat abang ikut sukalah. Nak masak apa pun. Hak tu je. Boleh bala. Tuan-tuan. Kita cakap al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Nabi kata cakap benda baik dapat pahala sedekah. Cakap benda baik, tegur ustaz apa-apa ustaz, lama tak nampak ustaz, rindu kat ustaz. Padahal tak rindu pun, cakap ya bagaimana? Cakap bagaimana? Allahu akbar. Mana cakap ni dapat pahala. Dapat pahala. Kita dah pelekeh orang Allah sampai terduduk tak main masjid dah, kena pelekeh. Kawan tu main surah, niat dia nak berubah, kita ubah dia sampai dia tak mau main surah. Pelik tuan-tuan. Dia kata aku ingat orang surah ni baik. Main surah ni pada kutuk aku. Baik aku pergi kelak malam tak ada siapa kutuk aku. Astagfirullahaladzim. Kan baru ni tuan-tuan viral cerita. Saya tak tahu berlaku di mana, tapi saya dah baca dalam grup ni kisah satu orang main masjid. Dia main masjid. Apa jadi kat dia? Dia kena marah dengan AJK masjid. AJK masjid tak bagi dia masuk masjid. Kan ada viral kan tuan-tuan baca. Allah tak tahu di mana. Kawan ni bila dia nak masuk tak boleh, dia pakai baju ni baju orang miskin lah. Baju kotor. Kan depa tengok baju buruk, depa tak pergi dia masuk. Lepas tu masa orang nak sembahyang ni dia tekak belakang. Dia kata ni bukan rumah Allah, ni rumah setan. Kan ada cerita viral kan. Jadi tu imam pun dengar-dengar orang tu kata dia rumah setan, pakat ponti bawa keluar. Pasal apa? Ni bukan rumah Allah. Kawan tu kata, rumah Allah jangan duk angkat suara. Dia kata bukan, ni rumah setan. Kan tuan-tuan, dia kata rumah setan. Pasal apa? Kalau rumah Allah aku boleh masuk. Pasal apa aku tak boleh masuk? Aku pun nak main. Pasal kawan tu kata hang kotor. Baju aku bersih, baju aku ni bukan ada najis. Cuma baju aku buruk. Takkanlah masjid surau ni hanya untuk orang baju yang elok. Kalau baju aku tak elok, hangpa carilah baju bagi aku. Kan itu cerita dia lah, wallahu a'lam. Sebab tu tuan-tuan kena perangai elok. Di tuan-tuan dalam hadis Nabi SAW sebut. Nabi kata ana za'imun bi baitin. Aku ni akhirat besok akan jadi ketua kepada satu kelompok manusia. Di mana manusia ni duduk dalam syurga ni, aku akan jadi ketua. Di mana syurga ni ada 3 tempat. Mula-mula duduk bawah, tengah dan atas. Jadi orang yang duduk di syurga belah bawah ni,
liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqah. Bagi orang yang suka tinggal bertengkar, walaupun dia betul, orang ajak bertengkar dia tak mau, kan? Bertengkar dalam syarat dia tak mau. Dia cakap orang tak mau terima tak apa, kan? Dia tak tumbuk meja, tak ada baling kerusi, tak ada. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqah, walaupun dia betul, kan? Dia habaq dah tak mau pakai tak apa, kan? Kita dah bertengkar dengan bini, bertengkar dengan anak dan sebagainya. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah. Aku jadi ketua bagi orang yang duduk dalam rumah dalam syurga tengah-tengah. Siapa dia orang ni? Liman tarakal kazib, bagi orang yang tinggal bohong. Dia tak berhenti bohong. Ni orang ni duduk tengah. Kemudian wa bi baitin fi a'lal jannah, aku juga ketua bagi orang yang kelompok rumah dia duduk di atas dalam syurga. Siapa dia? Husnul khuluquh, bagi orang hasuna khuluquh, bagi orang perangai elok, akhlak mulia. Ya tuan-tuan, orang ni akan duduk di atas tempat yang tertinggi bersama dengan Nabi. Baik, berapa dah tuan-tuan? Baru 3 kan? Yang keempat sikitlah. Alam ni kita berhenti dekat tu. Nabi kata orang yang dapat pahala istimewa besar ni apa dia lagi? Orang yang buat baik dengan jiran. Dia masak apa, dia bagi kat jiran. Ya, tuan-tuan. Dia tanya khabar jiran. Dia tolong jiran. Sebab tu Nabi kata, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayurisu. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jibril kata kat aku, Jibril pesan kat aku supaya sentiasa buat baik dengan jiran. Sampai aku sangka, sampai satu masa jiran akan jadi pewaris aku. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, Nabi pesan kat kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, buat baiklah dengan jiran. Itu tuan-tuan, hak tu amalan hak kita nak sembang pada malam ini. Tazkirah online kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh pakat-pakat amal, pakat-pakat sembang-sembang dengan anak bini kawan rakat, insya-Allah. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.